Silakan. Terima kasih Kepala Negara Pertua atas memberi peluang untuk Segamat untuk membahaskan dasar di peringkat jawatan peringkat dasar bagi Belanjawan 2025. Saya ingin merakamkan penghargaan atas usaha gigih yang ditunjukkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersama Kabinet Madani dalam membentangkan Belanjawan 2025. Saya berharap perbahasan dalam Dewan ini di peringkat dasar ini patutnya Menteri dapat menjawab. Kita tidak boleh setiap tahun berbahas perkara yang sama tapi tiada penyelesaian. So I hope that ministers who are related dalam perbahasan ini dapat memberi jawapan yang tepat dan memberi penjelasannya. Dan sebelum saya menyambung, saya ingin menyebut tentang seorang penyajak yang terkenal, penyajak Tamil, Kaniyan Pungundranar. Yadum Muri Yawarum Kilir. Ia bermaksud every place is my home and everyone is my kin. Dalam ucapan saya hadir di Dewan yang mulia ini bagi menyampaikan suara rakyat Malaysia dalam semua lapisan masyarakat tanpa mengira latar belakang kaum dan agamanya. Menurut statistik Jabatan Perangkan Negara yang dikeluarkan pada bulan September yang lalu, Segamat telah dikategorikan sebagai daerah menua atau aging society atau aging populated zone antara 5 daerah yang telah dikategorikan. Ini amat membimbangkan atas beberapa faktor yang saya ingin bangkitkan dalam di peringkat perbahasan ini. Pembangunan infrastruktur luar bandar menjana peningkatan kualiti hidup. Tuan Yang di-Pertua, saya ingin mengutarakan keperluan mendesak untuk membangunkan infrastruktur di kawasan luar bandar seperti Segamat. Pembaruan infrastruktur amat kritikal bagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita serta mengurangkan fenomena migrasi penduduk. Kita boleh lihat the migration of the rural area ini semakin meningkat ke bandar. Yang juga akan meningkatkan populasi ataupun angka miskin bandar yang lebih tinggi. Apakah perancangan kerajaan supaya why we have to let them to migrate to the urban and become poor dalam bandar ini. Ini satu fenomena yang kita harus mengambil langkah-langkah untuk memberhentikan migrasi ini. Dan kerajaan perlu mencari penyelesaiannya. Mengikut dasar pembangunan luar bandar 2030, DPLB, pembangunan luar bandar bertujuan untuk memastikan kawasan yang menarik sebagai tempat tinggal, bekerja dan berinovasi. Sekaligus menggalakkan warga luar bandar agar tidak perlu berhijrah ke bandar untuk mendapat kehidupan yang berkualiti. Statistik terbaru menunjukkan bahawa 30% rakyat luar bandar masih berdepan dengan kekurangan dan dalam kemudahan asal seperti jalan dan sistem pengangkutan. Contohnya saya boleh bagi Segamat ini adalah antara satu tempat di mana apabila kita sebut Segamat, ia termasuk 3 parlimen dalam daerah Segamat. Parlimen Labis, Kijang dan juga Parlimen Segamat itu sendiri. Maka daerah-daerah ini semakin hari semakin menjadi tiada orang yang menduduk. Dan ia akan memberi kesan impak sosioekonomi yang sangat besar pada masa akan datang. Pentingnya jalan berhubung antara negeri dan jalan penghubung yang baik antara Segamat dan negeri jiran juga penting dalam menarik pelaburan luar. Sebagai contoh, peruntukan 1.63 bilion dalam Belanjawan 2024 untuk menaik taraf jalan kampung dan 134 juta bagi pemasangan lampu jalan di kawasan luar bandar memberi impak positif kepada kesejahteraan rakyat serta menjadikan kawasan ini lebih menarik kepada pelabur. Dengan jalan raya yang lebih baik, para pelabur berpotensi tinggi akan lebih yakin untuk membuka perniagaan atau kilang di Segamat kerana logistik yang lancar akan memudahkan penghantaran barang dan pergerakan pekerja. Peluang pekerjaan yang diwujudkan daripada pelaburan ini juga akan meningkatkan ekonomi tempatan Segamat dan juga ia menjadi antara salah satu sebab menghalang orang bermigrate atau migrasi ke bandar-bandar besar. Konektiviti jalan yang baik memudahkan pergerakan rakyat dalam mengakses perkhidmatan yang penting seperti pendidikan dan kesihatan. Ini sejajar dengan hasrat kerajaan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk luar bandar, terutamanya bagi mereka yang bergantung kepada jalan utama untuk mengangkut hasil pertanian dan barang keperluan harian ke bandar terdekat. Pembangunan infrastruktur di kawasan luar bandar seperti Segamat akan mengurangkan golongan rakyat tempatan yang berhijrah ke bandar sekaligus menyumbang kepada golongan miskin bandar yang semakin gawat. Bukan sekadar pembinaan jalan raya atau lampu jalan, pembangunan infrastruktur adalah asas untuk mengekalkan komuniti kita, memperkukuhkan ekonomi tempatan dan memastikan Segamat terus maju sebagai daerah yang produktif dan makmur bagi semua lapisan masyarakat. Dan seterusnya adalah berkenaan dengan pendidikan. Kepentingan pendidikan, dan saya ingin telah berbahas 2 kali dalam Dewan ini dan telah mengutus beberapa surat kepada kementerian berkenaan dengan satu isu yang sangat mustahil di Parlimen Segamat. Pendidikan adalah hak asasi setiap rakyat
Malaysia tanpa mengira latar belakang atau bangsanya. Malang hak ini kadang-kadang terhalang oleh isu-isu prasarana yang sudah lama tidak ditangani. Saya ingin menarik perhatian Kementerian Pendidikan kepada keperluan mendesak bagi sekolah jenis kebangsaan Tamil ladang Sungai Muar yang terletak dari bandar atau jalan besar 7 km di dalam, di mana di ladang ini tiada penduduk yang duduk, hanya pelajar yang pergi setiap pagi untuk belajar. Dan saya telah menghantar surat dan kerajaan sebelum ini telah mengurniakan sebidang tapak untuk memindah. Maka sehingga kini tiada apa-apa jalan penyelesaian. Dan saya juga pernah membangkitkan juga memberi cadangan kepada kementerian supaya boleh memberikan peruntukan secara berfasah. Sudah hampir 10 tahun tanah ini telah dikurniakan, tapi sekolah ini ada dalam suasana dan situasi yang amat berbahaya kerana dikeliling dengan hutan. Cuba bayangkan pagi kena awal, dan saya berhujah kerana ini adalah satu-satunya sekolah Tamil yang kluster, berprestasi kluster dalam daerah ini, yang itu terletak di Parlimen Segamat. Dan ini saya mengambil dalam aspek keselamatan pelajar dan juga perkhidmatan kualiti yang lebih baik dan lebih cekap kepada pelajar. Dan di Parlimen Segamat ada 6 buah sekolah Tamil dan kita boleh mencantumkan sekolah-sekolah yang kurang murid. Dan sekolah yang akan dibina yang baru ini ataupun ditukar lokasi ini akan memberi keyakinan kepada masyarakat bahawa tidak ada yang kita tinggalkan di belakang. Itu yang saya nak bawa ke dalam isu pendidikan ini. Dalam belanjawan kali ini sebanyak 64 bilion diperuntukkan kepada Kementerian Pendidikan. Dan ini adalah antara peruntukan yang paling besar. Dan saya yakin itu adalah iltizam dan aspirasi Perdana Menteri kita supaya education is number one. Because through education we can eradicate poverty dalam negara ini. Saya berharap Menteri mencari penyelesaian kepada sekolah ladang Sungai Muar yang terletak di Parlimen Segamat supaya ia akan memberi satu imej baru dan juga memberi keyakinan kepada pelajar-pelajar untuk mendapat dan memiliki satu suasana yang lebih kondusif. Dan keperluan membaik pulih trak sukan di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Kenangan Segamat. Yang di-Pertuan Speaker, dalam daerah Segamat, satu daerah Segamat ini populasinya lebih daripada 100,000 orang. Inilah antara satu-satunya trak sintetik yang ada di dalam Parlimen Segamat. Ia digunakan juga untuk waktu sukan sekolah di peringkat daerah, malah di peringkat negeri. Maka kerosakan seperti permukaan trak sintetik yang haus, berlubang, tertanggal serta struktur padangnya yang telah rosak menjadi risiko keselamatan kepada pelajar dan pengguna trak tersebut. Saya berharap kementerian juga memberi kepentingan, give a same equal priority as how important is education as well as to the sports academy as well as the sports infrastructure. Pemudahan yang ada dalam nombor 3 adalah perumahan rakyat. Keperluan PPR dan rumah mampu milik di Segamat. Saya yakin dan saya yakin yang di-Pertua pun akan percaya bahawa setiap rakyat Malaysia wajib memiliki rumah. Itu adalah tanggungjawab sebagai kerajaan. Apa gunanya kalau kita ada kerajaan, masih rakyat kita duduk di rumah sewa? Dan apakah kita membina rumah untuk orang-orang kaya saja? Apakah kita membina rumah untuk orang-orang yang middle class saja? Bagaimana pula dengan orang-orang yang biasa pendapatan RM1,000 atau RM2,000? Adakah mereka tidak layak untuk memiliki rumah? Ini soalan yang sangat besar. Di dalam Parlimen saya ingin membangkitkan. Belanjawan kali ini telah memperuntukkan sebanyak 5.9 bilion kepada KPKT ataupun Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Saya ingin juga memohon kepada kementerian supaya untuk mengkaji selidik dan mencari penyelesaian untuk membina rumah mampu milik atau rumah PPR paling kurang di dalam Parlimen Segamat. Kerana ini akan memberhentikan proses migrasi penduduk-penduduk di luar bandar ini ke bandar yang akan menjadi sumbangan besar kepada miskin bandar yang seperti yang saya sebut tadi. Tuan Speaker, pemilikan rumah ini adalah is all the rights for every citizen. Itu yang saya nak tekankan. 60 tahun masih ada lagi yang duduk di dalam rumah sewa. Bagaimana? Apakah penyelesaian yang kita nak bagi? Apakah kita boleh kurangkan harga rumah supaya semua orang boleh memiliki? Saya nak bagi satu contoh. Di Parlimen Segamat, bayangkan ada 10,000 orang. 3,000 orang telah mendaftar. Sudah tentu kerajaan ada data mereka, berapakah gaji mereka, isi pendapatan rumah. Apakah kerajaan tidak boleh membina rumah mengikut kapasiti ataupun berapakah jumlah gaji yang mereka mendapat?
Kita sudah ada angka-angka ini. So maka we build house according to what the needs of the people. Not you build the house and ask everybody to pay according to what the developer wants. Itu yang saya ingin membangkitkan dalam perbahasan saya. Nombor 4 adalah isu kesihatan mental dan keselamatan petugas perubatan. Ini adalah satu isu yang sangat kritikal dalam it's happening in medical fraternity, di mana budaya buli ini masih kembali berulang-ulang, dan kita mendengar ada baru-baru ini ada satu kes kematian seorang pegawai perubatan. Sangat mengecewakan dengan sangat pilu apabila kita mendengar masih ada dalam isu-isu buli dalam sektor kesihatan ini. Tekanan mental akibat buli boleh mengurangkan fokus, menyebabkan burnout dan bakal mendorong ramai untuk meninggalkan sektor kesihatan awam. Ini memberi kesan yang sangat tinggi. Saya berharap, saya mengesak Kementerian Kesihatan untuk mengambil langkah proaktif, termasuk memperkenalkan program sokongan psikologikal, undang-undang tanpa toleransi terhadap buli dan budaya kerja yang saling menghormati. Langkah-langkah ini akan menjaga kesejahteraan petugas kita serta menjamin kualiti penjagaan kesihatan untuk rakyat. Pada saya, I believe buli adalah jenayah yang kita tidak boleh nafikan. Dan kalau ada bukti yang kukuh dan dapati membuli rakan sekerja hingga menyebabkan gangguan dalam sistem kesihatan, maka saya cadangkan KKM harus gantung atau memecat pihak tertentu dengan kadar segera, serta senarai hitamkan kelakuan yang dibawa Kementerian KKM supaya mereka ambil ini sebagai satu pengajaran, kerana ia memberi the silent bomb that's happening inside Kementerian Kesihatan yang perlu kita bertangani. Saya harap kementerian boleh mengambil langkah-langkah untuk kita menyelesaikan isu buli dalam kalangan medical fraternity in Malaysia. Adalah satu perkara menangani masalah kesihatan akibat pengambilan gula, dan kita melihat berdasarkan data terkini, kira-kira 18% rakyat Malaysia dewasa berumur 18 tahun ke atas berisiko menunjukkan simptom awal diabetes atau kencing manis. Dan ini juga adalah antara isu yang saya yakin sekarang kita telah mengadakan supaya we war on sugar, supaya kita setiap hari Rabu kita mengamalkan sistem tidak menggunakan gula. Ini adalah satu perkara yang sangat kita mengalu-alukan daripada kerajaan, tapi isu gula ini harus ditangani dan sangat saya rasa itu penting. Dan perkara ke-6 adalah insurans kesihatan nasional, jaringan keselamatan untuk semua rakyat Malaysia. Datuk Yang di-Pertua, saya berdiri di Dewan Yang Mulia ini untuk mengemukakan satu cadangan penting untuk mampu meningkatkan tahap penjagaan kesihatan untuk seluruh rakyat Malaysia, iaitu memperkenalkan jaringan insurans kesihatan nasional. Sistem insurans ini bertujuan untuk menyediakan perlindungan kesihatan kepada semua rakyat Malaysia tanpa mengira latar belakang sosioekonomi, agar setiap individu dapat akses kepada rawatan yang berkualiti. Kalau anda ada duit, anda pergi kepada spesialis. What about the poor people? Mereka tiada bantuan. Mereka harus beratur berpanjang di hospital kerajaan. Dan saya yakin cadangan ini kerajaan perlu mempertimbangkan. Melalui sistem ini, kerajaan boleh memperuntukkan dana khusus untuk menyediakan insurans kesihatan asas kepada semua rakyat Malaysia. Program ini juga boleh ditampung melalui dana kerajaan serta sumbangan daripada rakyat dalam bentuk bayaran premium yang minimah berdasarkan pendapatan individu atau keluarga ataupun isi keluarganya. Golongan berpendapatan rendah pula boleh dikecualikan daripada bayaran premium atau dibantu sepenuhnya oleh kerajaan, menjadikan insurans kesihatan ini benar-benar eksklusif. Akhir sekali, Tuan Yang Pertua, beberapa negara telah melaksanakan sistem insurans kesihatan nasional yang terbukti kesannya. Contoh, di Jerman, rakyat diwajibkan menyertai insurans kesihatan sosial yang dibiayai oleh majikan dan pekerja. Sistem ini memastikan semua lapisan masyarakat yang juga dimanfaatkan menanggung kos yang membebankan. Di negara jiran kita, Thailand, sistem Universal Coverage Scheme UCS berjaya mengurangkan bebanan kos kesihatan bagi rakyat miskin serta memperbaiki akses rawatan. Kejayaan ini menunjukkan bahawa insurans kesihatan nasional boleh mengurangkan jurang kesihatan dan mengelakkan kes-kes di mana rakyat mengabaikan kesihatan mereka dengan kos yang tinggi. Saya ingin juga mengakhiri ucapan saya, Tuan Yang di-Pertua, terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk mengangkat isu-isu yang sangat penting kepada rakyat segamat, khususnya dan seluruhnya rakyat Malaysia. Segala yang saya telah bangkitkan adalah suara rakyat segamat dan juga rakyat Malaysia mahukan pembangunan yang inklusif dalam seimbang. Belanjawan 2025 ini harus menjadi penyuluh harapan yang menjawab keperluan asas rakyat dan memastikan kesejahteraan rakyat semua. Semoga apa yang dirancangkan dapat dilaksanakan dengan penuh komitmen demi kemakmuran dan kesejahteraan setiap rakyat Malaysia. Dengan ini saya mengakhiri ucapan saya dengan harapan yang lebih besar dan doa ikhlas bahawa belanjawan kali ini akan manfaatkan warga Malaysia secara